Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan tazkirah kita pada malam ini dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan-perkataan yang benar. Niscaya Allah akan mengelakkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallahul azim. Disermati saudari kedua kita seluruh kuasa masjid. Tuan dan puan muslimat juga yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya seperti biasa, mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya. Segala taufik dan hidayahnya pada malam ini kita diberi kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terus menunjuk kita untuk hadir ke masjid sama-sama mengimarahkan rumah Allah ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh insya-Allah. Baik tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita sambung bacaan kitab pada mufrad kita, terlebih dahulu saya nak bawa apa yang ditulis dalam kitab Nasrah Imam Ibad susunan Syekh An-Nawawi Al-Qahtani dalam bab berkaitan dengan 3 perkara. Mudah-mudahan yang tuan insya-Allah kita semua yang berada di rumah Allah pada malam ini termasuk yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda ada 3 golongan yang dinaungi arsh. Salah satu nafari yuzilluhumullahu tahta zilla arshihi yawma la zilla illa zilluh. Al-mutawaddi'u fil makarihi wal mashi ila al-masajid fi zulami wa mut'imul ja'i'. Kama qala. Nabi kata ada 3 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut ada 3 kumpulan manusia, ada 3 golongan manusia yang akan mendapat naungan arsy Allah Subhanahu wa taala pada waktu di mana tidak ada naungan lain melainkan naungan payungan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Yang pertama iaitu orang yang tetap menyempurnakan wudunya sekalipun dalam keadaan susah. Ini waktu cuaca sangat sejuk ataupun dalam keadaan yang lain. Ini orang yang sentiasa mengekalkan wudu, itu antara orang yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat kelak. Sebab ada orang yang sangat menjaga wudu dia kan, sangat jaga. Itu yang pertama secara ringkas. Yang kedua Nabi sebut, mudah-mudahan kita dapat ini,
wal mashi ila al masajid fi zulal. Maksudnya orang yang berjalan kaki menuju ke masjid dalam keadaan gelap. Kita datang ke masjid lah. Mungkin kita tak datang secara jalan kaki, tapi kita bawa kereta masuk ke tu. Maksudnya kita berusaha untuk menuju ke rumah Allah, untuk niat kita untuk solat berjemaah, niat kita untuk mendapatkan pahala i'tikaf di masjid. Dalam keadaan susah payah untuk gelap kan, kita boleh pilih nak rehat di rumah boleh, tapi kita pilih untuk datang ke masjid untuk solat berjemaah, untuk duduk dalam majlis ilmu, untuk i'tikaf. Golongan ini disebut antara golongan yang akan mendapat naungan Arasy oleh Allah, yang dinaungan oleh Allah, naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan lain selain daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan. Hanya solat Jumaat, ilmu dan i'tikaf. Ada tempat lain kan tempat i'tikaf ni? Yang i'tikaf hanya di masjid. Jadi siapa-siapa yang belum niat i'tikaf, niatlah. Dapatlah pahala i'tikaf selama mana kita berada dalam masjid. Dalam kalangan kita ni mungkin ada yang banyak pahala i'tikaf. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelapangan, kesempatan kepada dia untuk boleh hadir ke masjid setiap waktu. Setiap waktu solat fardu tu dia boleh hadir di masjid. Bila sampai ke masjid, kemudian dia niat i'tikaf, kan, dapat pahala solat berjemaah, dapat pahala i'tikaf. Jadi tak semua orang dapat kelebihan kesempatan itu. Jadi ada mungkin dalam kalangan kita yang mungkin ramai yang mendapat pahala i'tikaf di masjid. Itu dua golongan yang kedua yang disebut orang yang mendapat naungan Allah di bawah arasy Allah. Dan yang ketiga, wa mut'imul ja'i', orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ini tiga golongan, ada golongan lain tapi dalam pada riwayat ini disebut orang yang bagi makan kepada orang yang sedang kelaparan ini termasuk juga dalam orang yang mendapat naungan Allah di bawah arasy Allah pada hari akhirat kelak. InsyaAllah mudah-mudahan ketiga-tiga ni kita dapat, insyaAllah mudah-mudahan Allah pandang kita dan Allah bagi kelebihan ini kepada kita. Yakinlah yang duduk dalam masjid ni insyaAllah wuduk tak batal lagi, kan? Wuduk masih ada. Baik, itu sedikit muqaddimah saya ambil daripada kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh An-Nawawi Al-Battani. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung bacaan kita. Punya ingat lupa yang rekod 9 lupa nak upload lagi. Kita ambil lah itu 200 muka surat 200 muka surat 231. InsyaAllah nanti kita sambung muka surat 232 bab 136 bab sakhawatin nafs, bab ada menyatakan tentang kemurahan hati, hati yang pembuah. Kita dah baca 3 hadis, dalam bab ini ada 5 hadis. Okey, kita sambung hadis yang ke-4, muka surat 232, hadis 279. Hadis 279. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini hadis marfu'. Haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan ibn al-Munkadir an Jabir radhiyallahu anhu qala ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيء فقال لا. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, tidak pernah Nabi SAW apabila diminta sesuatu kepadanya lalu baginda SAW mengatakan tidak. Maknanya kalau sahabat ataupun orang jumpa dengan Nabi, minta sesuatu daripada Nabi tak pernah kata tidak.
bila sahabat dia datang minta tolong kan, orang Badui dia minta tolong dan sebagainya, seperti mana riwayat yang kita baca sebelum ni, Nabi SAW akan tolong, akan memberi bantuan. Nabi tidak pernah kata tidak. Ini satu akhlak, satu adab yang ditunjukkan di Nabi SAW kepada kita. Mungkin kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Kalau ada siapa-siapa datang minta tolong dengan kita, perlukan pertolongan daripada kita, nasihat kita dan sebagainya, sebaiknya seboleh-bolehnya jangan kita kata tidak. Mungkin kita tak mampu kan, tapi cuba carilah jalan apa cara yang boleh kita bantu. Ini belum kita ada usaha nak bantu lagi, kita dah kata no lah, tak boleh, aku tak boleh, sorry. Ikut akhlak Nabi, ikut akhlak Nabi, Nabi dia tak kata tidak. Aku tak mampu tapi aku cubalah, aku carilah kan. Mungkin ada orang datang minta hutang ke 10, 20 ringgit, 50 ringgit kan. Contoh kan, kita pun sesak juga, kita pun bukan kan. Contoh kita ada duit kan, aku 50 minta mahal lah. Kalau 10, 20 tu aku boleh lah tolong sikit kan. Kalau 100, 200 tak mampu, ada juga usaha untuk bantu. Kan bila saya baca sebelum ni, saya baca dulu kan. Bila baca dengan ada juga saya sendiri lah. Aku tak ada duit lah, aku tak ada duit kan. Sedangkan kita ada juga tapi tak banyak, cuma keluar daripada mulut kita, aku tak ada duit kan. Kan, aku tak ada duit. Sedangkan kita boleh tolong sikit, kan? Kita boleh tolong sikit. Ataupun kita ikhtiar lah untuk kita memberi pertolongan. Kalau mungkin kita tak boleh tolong, mungkin kita tanya orang lain, ikut kawan lain pun boleh. Betul, aku minta maaf lah kan. Memang kereta baru dia rosak, habis tu 3,000 mungkin tak cukup yang minta. Boleh jumpa haji ni, mungkin dia boleh tolong. Yang kata dia pun baru dapat bonus lah, habis boleh baru jual ke apa sebagainya. Kita usaha juga untuk membantu. Maknanya orang datang kita minta tolong tu, dia tak rasa macam mana, kecewa sangat lah. Pasal terus tak boleh kan, sebab dia datang tu minta tolong dengan kita tu penuh dengan harapan. Kita cuba. Itu salah satu akhlak atau adab yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-280, masih lagi di bawah bab pemurah, bab sakhawatun nafs. Hadis ini hadis mauquf, maksudnya terhenti kepada sahabat, riwayat kepada sahabat. Haddatsana Farwat bin Abil Mawra qala haddatsana Ali bin Mushir an Hisham bin Urwah qala akhbarani Al-Qasim bin Muhammad an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu imra'ataini ajwada min Aisyah wa Asma wujuhuhuma mukhtalif. Amma Aisyah fakanat tajma'u an-nabiy syai' ila syai' hatta idza kana ijtama'a 'indaha qasamat. Wa amma Asma fakanat la tumsiku syai'an lighad. Dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Abdullah bin Zubair kata, tidak pernah aku melihat akan dua orang perempuan yang terlebih dermawan daripada Aisyah dan juga Asma binti Abu Bakar. Dia tak nak tengok orang yang paling pemurah, paling dermawan, paling tak kira, paling banyak membantu, paling banyak sedekah. Itu Sayyidah Aisyah dan juga Asma radhiyallahu anha. Dan kedermawan, dia kata, sifat pemurah yang ada pada kedua-dua ini berbeza, tak sama. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau mengumpulkan sedikit demi sedikit, sehingga apabila telah berkumpul padanya, beliau akan membahagikannya. Dia pun tak banyak, kumpul-kumpul, bila dah ada cukup, dia akan bagi, dia akan bantu, dia akan tolong apa yang datang meminta pertolongan. Kita pernah baca hadis tentang bagaimana ibu tunggal yang kelaparan datang jumpa kan, bawa anak kurma tu, yang ada biji kurma pun dia bagi. Contoh sikap pemurah Aisyah. Dan adapun Asma radhiyallahu anha,
Maka dia ni tidak pernah menyimpan akan sesuatu untuk hari esok. Ni Asma pula maknanya dia tak ada simpan banyak. Kalau ada hari ni, kalau orang datang tu tak apa bagi. Besok sekali dia nak ambil wang itu. Tak simpan. Ini dua akhlak yang ditunjukkan oleh Aisyah dan juga Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita ada macam ni, tak simpan ni, simpan lebih banyak daripada bagi, jangan ada pun. Itu saya pun. Saya tak nak kata orang lain kita, yang kita simpan tu lebih banyak daripada yang kita bagi. Yang kita bagi sikit je, yang kita simpan tu lebih banyak. So dalam ajwad ni, di dalam riwayat yang lain disebut sini contohnya Allah Subhanahu Wa Taala ni suka kepada orang yang bersifat dermawan ni. Sebab tu satu hadis Talhah bin Ubaidillah dan juga diriwayatkan Ibnu Abbas, dia kata innallaha ta'ala jawad yuhibbul jud wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu safsafaha. Atau kama qala, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha pemberi, jawad. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai sifat orang yang bersikap memberi, dermawan. Innallaha ta'ala jawad yuhibbul jud. Suka kepada orang yang pemurah. Wa yuhibbul ma'alil akhlaq. Dan dermawan dalam keadaan dia ni orang yang berakhlak mulia. Ada juga kan, bukan nak tuduh lah, itu ikhlasan hati itu dia tidak tahu benda dalam. Ada juga orang derma, dia mahu murah, tapi mungkin dalam derma dia, dalam sedekah dia, dalam pemberian dia itu tidak ada keikhlasan. Mungkin nak minta pujian daripada orang, minta pandangan daripada orang, nak suruh orang puji orang dan sebagainya. Ini kalau macam ni Allah tak mencintai lah. Sebab apa? Sebab dalam sifat dermawan itu dia tidak ada akhlak yang mulia, itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yuhibbu safsafaha, dan Allah juga membenci akhlak yang buruk. Kalau kita derma, kita sedekah dengan keikhlasan hati, mencari redha Allah, bukan mencari pujian manusia, ini akhlak yang baik. Tapi kalau kita sedekah, kalau kita derma, kalau kita bagi sumbangan untuk pujian orang, untuk nak suruh orang kata kita baik dan sebagainya, ini akhlak yang buruk, walaupun perbuatan kita itu nampak baik. Cuma kita ni tidak boleh menuduh lah. Jangan kita menuduh tu tak boleh lah. Ini peringatan untuk diri kita sendiri. Bila mana kita bersedekah, bila mana kita menginfak, bila kita memberi derma ataupun kita memberi pertolongan kepada orang lain, kita pesan dari kita, biarlah perbuatan kita itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kerana Allah Subhanahu. Kita tidak boleh nak tuduh-tuduh orang ni kan, nampak orang tu haji tu bagi sedekah setiap minggu, dia ni memang saja tu nak suruh. Tak boleh, ya? Tak boleh. Sebab ikhlas ni dia duduk dalam hati kita, dia tak nampak. Dia tak nampak. Dan seperti mana yang kita sedia juga maklum bahawa Nabi SAW itu juga merupakan orang yang memiliki sifat suka menderma. Dalam riwayat yang lain disebut an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi SAW ahsanan nas wa asyja'an nas wa ajwalan nas. Daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata Nabi SAW adalah orang yang paling baik, paling berani dan paling dermawan. Itu sifat Nabi SAW. Sifat Nabi SAW. Jadi kalau kita ada kesempatan, Allah bagi rezeki kita yang melimpah ruah, ya, ada rezeki, kita jadi orang yang derma, insyaAllah. Sedikit sebanyak kita cuba untuk mengikut akhlak yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Nanti kita akan jumpa. Baik, apa kelebihan orang yang bersikap dermawan ini? Kita tengok. Ini hasil petik daripada Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim. Di sana ada 3 kelebihan orang yang suka menderma ni. Kelebihan ini dinyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, Surah Al-Lail
surah Al-Lail. Dalam surah Al-Lail. Ini saya bawa sini. Ayat 5 sehingga ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat dari ayat ini, orang yang banyak menerima ni, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang terbaik dan menjanjikan syurga kepada mereka orang yang suka menerima ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya kepada jalan kebaikan dan bertakwa, yakni menyuruh suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Fa amma man a'ta wattaqa. Dia bagi, dia tolong, dia bantu dengan ke arah kebaikan dalam keadaan dia bertakwa. Maksudnya dia bagi dengan keikhlasan, dia bagi dengan niat ikhlas, tidak ada tujuan lain melainkan tujuan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan dia mengaku bahawa dia yakin apa yang dia buat tu adalah perbuatan yang baik. Sedekah tu dengan perbuatan, memang perbuatan yang baik. Memang dia membantu, tujuannya baik. Orang yang minta bantu pun kita tahu tujuan dia minta pertolongan pun memang tujuan dia baik. Kan dia yakin dengan kebaikan tersebut. Fa nuyassiruhu lil yusra. Maka sesungguhnya Allah kami akan memberikan yang kemudahan untuk mendapat kesenangan, yakni syurga. Yassiruhu lil yusra. Ayat selepas tu, yang tadi ayat 5, 6, 7 tu cerita orang yang buat baik, orang yang sedekah, dia yakin perbuatan itu baik, Allah bagi kesenangan, yakni syurga kepada mereka. Adapun ayat selepas ni, wa amma man bakhila wastaghna. Sebaliknya orang yang bakhil. Orang yang bakhil ni orang yang kerikut, orang yang susah nak tolong orang. Orang yang sebaliknya orang yang bakhil, ini daripada berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna, serta ia mendustakan perkara yang baik itu. Fanuyassiruhu lil usra, maka sesungguhnya kata Allah kami akan memberinya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan juga kesengsaraan. Orang yang suka derma, yakin perbuatan dia baik, Allah janji dengan kebaikan, Allah janji kesenangan kepada mereka. Tapi orang yang dia kerikut, dia tahu dia perbuatan kerikut itu tak baik, kan? Maka orang ini Allah janji apa? Dia akan mendapat kesusahan dan juga kesengsaraan. Fasanuyassiruhu lil usra. Nah, kita baca ni, saya berikan diri saya sendiri lah. Mungkin dalam kehidupan kita ni ada masa kita susah, kan? Rasa hati tak tenang, banyak masalah. Mungkin sebab kita ni termasuk dalam orang yang bakhil, orang yang kedekut, orang yang apabila orang lain minta tolong dengan kita susah nak tolong orang. Sebab tu Allah balas dengan kita dengan kesusahan. Susah ni boleh banyak lah, bukan mesti kurang harta je. Kadang kita sakit, kan? Mungkin Allah uji dengan sebanyak. Sedang Allah uji hati tak tenang dan sebagainya. Mungkin sebab apa kita bakhil tadi. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan apakah pertolongan yang dapat diberikan kepadanya oleh hartanya apabila ia telah terjerumus, yakni ke dalam azab siksa pada hari akhirat kelak. Adakah harta yang kita ada ni boleh bantu kita? Allah timbulkan persoalan. Ayat yang ke 11. Boleh baca. Boleh duduk, kita tafsir, mungkin ada syarah-syarah yang begini. Di asasnya kalau kita baca daripada ayat ini, orang yang banyak membantu Allah janji kesenangan, yakni syurga. Sebaliknya kalau orang yang kedekut, susah nak tolong orang dan sebagainya, Allah janji dengan kesusahan.
Selain daripada itu, antara kelebihan bersikap dermawan disebut oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ini akan mendapat pahala yang penuh dan tidak akan dirugikan. Surah Al-Baqarah ayat 272. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Tidaklah engkau diwajibkan, yakni wahai Muhammad, menjadikan mereka yang orang kafir itu mendapat petunjuk, kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk, akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini pun kita sedia maklum. Kita boleh bagi nasihat, kita boleh ajar, kita boleh beritahu je, kan? Tapi yang nak memberi petunjuk, nak buka hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa jua harta yang halal kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedah dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri. Ini Al-Quran. Al-Quran kalau bukan ini kata-kata sahabat, ini kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita derma, yang halal lah. Apa yang kita bagi, apa yang kita belanjakan pada jalan Allah. Pada jalan Allah ni banyak, kan? Sedekah sekali mungkin apa, derma pada sendiri, orang nak buat sekolah, orang nak anak-anak kita nak pergi belajar, kan, anak kita macam-macam banyak. Kita infak, segala kelebihan, segala pahala itu semua itu balik kepada diri kita sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan kamu pula tidaklah menderma sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu, dan balasan baik kamu itu tidak dikurangkan. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Tidak akan menzalimi dia, tidak akan menyusahkan kita. Semua kebaikan itu akan balik kepada kita. Itu antara kelebihan orang yang suka menderma. Yang ketiga, didoakan oleh para malaikat. Didoakan oleh para malaikat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talaqa." Ketika mana hamba kamu, ini kita hamba, berada pada setiap pagi, ada dua malaikat yang akan turun berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang suka ataupun gemar berinfak, memberi nafkah untuk diri dia, untuk keluarga dia, dan juga untuk orang lain. Doa para malaikat pagi-pagi. Dia bangun pagi, start motor lepas dengan subuh, singgah kedai mana-mana, beli nasi lemak ke, roti canai ke, buat balik rumah. Infak untuk keluarga, Ada duit lebih sikit, beli lebih sikit, bagi kat jiran sebelah. Infak. Bukan mesti banyak, bukan mesti ratus-ratus, bukan mesti ribu-ribu kan. Itu pun infak. Kata Nabi, malaikat akan berdoa. Apa? Akan berilah ganti. Yang kita bagi itu akan diberi ganti. Bagaimana nak ganti itu wallahu a'lam. Macam-macam lah. Mungkin dengan kita bagi hati kita yang serabut, kepala kita yang serabut ni dia jadi tenang. Mungkin rezeki kita yang sikit, tanpa disangka-sangka ada rezeki yang datang, kan? Banyaklah kelebihan. Ganti cara Allah nak ganti, cara Allah Subhanahu Wa Taala nak menggantikan apa yang kita bagi itu macam-macam. Kenapa Allah ganti dengan Allah bagi kita sihat? Bila kita sihat, duit kita tak habis banyak beli ubat, tak gaduh pergi hospital, tak gaduh pergi klinik. Itu cara Allah nak ganti.
kelebihan yang sedekah kita tu. Kemudian yang satu lagi malaikat akan apa? Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kerugian bagi yang enggan bersedekah, yakni memberi nafkah. Seperti satu malaikat doakan semoga ganti kepada orang yang bagi infak. Satu lagi malaikat doa supaya bagi rugi kepada orang yang kedekut ni, orang yang susah nak memberi infak. Dua. Kita pilih yang okay. Pastilah kita pilihlah yang malaikat yang mendoakan apa? Kebaikan kepada kita. Baik. Itu sikit berkaitan dengan tamalah kepada tajuk tentang pemurah. Saya yakin tuan yang ada dalam ni memang ramai yang ada sifat pemurah. Ada orang kita nampak, ada orang dia sifat pemurah tu kita tak nampak. Dia bagi dia bagi terus asnya. Ada macam-macam orang lah. Jadi saya yakin tuan juga yang dirahmati Allah sekalian yang ada dalam masjid pada malam ni, semuanya Allah bagi hati yang pemurah. Hati yang pemurah. Apa tanda tuan boleh duduk istiqamah, duduk sampai ke masjid, mungkin atas sebab kebaikan-kebaikan yang kita buat masa dulu, masa kita muda, masa kita kecil-kecil, ataupun sekarang ni kita buat benda-benda yang baik. Duit yang kita ada sedikit, kita bantu orang, kita tolong orang. Atas sebab itu, kan, ada yang Allah pilih istiqamah, datang ke masjid, solat berjemaah secara istiqamah. Mungkin sebab tu. Mungkin sebab tu. Sebab kita ni orang yang pemurah. Baik. Bab yang seterusnya adalah bab 137, iaitu bab asyuh. Asyuh. Dia berlawan dengan bab yang kita baca tadi. Bab apa? Bab sahau tu dan sebab pemurah ni. Berlawan. Bab asyuh. Apa makna asyuh? Iaitu bab pada menyatakan sangat sifat yang sangat kedekut. Syuh ni bakhil kan bakhil. Bakhil dia ada bab selepas ni dia akan jumpa bab bakhil pula. Tapi syuh ni dia lebih daripada bakhil lagi. Kita kata apa lah kalau bahasa orang Melayu kita. Dia kedekut, dia atas lagi daripada kedekut. Dia jemaah ni sangat kedekut. Terima kasih. Tak tahu ada terima kasih apa. Tapi dia punya kita kat sini syuh ni, dia satu dia tak bagi, yang kedua dia nak hak orang lain juga. Syuh kan, tamak. Yang dia ada tu dia genggam. Hak orang lain pun dia nak ambil. Tamak dan kedekut lah dia kata. Ini asyuh. Kalau bakhil tu dia kedekut dia tak kisah orang kan. Tak apalah, tapi yang aku punya tak boleh. Tapi kalau syuh ni, itu maksudnya bercampur dengan tamak dia terjemah kat sini kan. Syuh ni sangat kedekut, sangat dia lebih teruk daripada bakhil. Kalau kita haji bakhil, dia jangan haji bakhil. Haji bakhil dia tak sampai syuh kan. Dia bagi Cikgu Murni datang minta apa semua tu, dia bagi. Dia ambil tak harta orang lain? Tak, cuma harta dia saja dia tak bagi, dia kedekut. Syuh ni dia lebih daripada tu. Ada tak? Tak dapat kita lagi. Allah lah. Dengan tuduh orang lah. Tengok diri kita sendiri dengan tengok orang kan. Bila Ustaz tanya, siapa terakhir saya orang lah. Tengok diri tak ada tuan kan. Kalau pergi masjid pun ada asyuh ni juga. Baik ya. Jadi bab tu cerita pasal tu. Baik, hadis yang kedua tu dalam satu hadis ni hadis marfu', ta'araf hadis ni sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi.
Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awana an Suhail bin Abi Salih an Safwan an Abi Yazid an Al-Qahqa bin Al-Lajlash an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawf 'abdin abada wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbin 'abdin abada. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berhimpun debu perjuangan di jalan Allah dan asap neraka Jahannam di dalam tubuh seseorang hamba selamanya, dan tidak berhimpun sifat kedekut yang bersangatan dan iman dalam hati seseorang hamba selama-lamanya. Hadis ni ada dua perkara yang Nabi buat rumusan, Nabi buat kesimpulan, Nabi jelaskan. Yang pertama, Nabi kata apa? Tidak berhimpun debu perjuangan di jalan Allah, tidak berkumpul, tidak bercampur kebaikan orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Dengan asap api neraka Jahannam. Maksudnya orang yang berjihad di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, semata-mata mencari redha Allah, di hari akhirat kelak ini dia tak terkena lah asap ataupun kepanasan api neraka. Pasti orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berjihad, kita pun mudah-mudahan masuk juga dalam orang yang apa? Orang yang berjihad di jalan Allah. Kan orang berjihad ni, maknanya debu-debu yang ada orang pergi perang, contoh apa? Mujahidin, apa nama rakyat Palestin yang berjuang sekarang ni, tak kena debu, penuh dengan debu kan, asap, ya, tanah dan sebagainya. Di hari akhirat pula, orang ini kata Nabi akan terselamat daripada asap api neraka. Tidak akan berhimpun, tidak akan bercampur. Tidak akan bercampur. Itu di dalam kita pun ada juga kan. Kita pun mudah-mudahan adalah termasuk juga dalam jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Itu yang pertama. Nabi sebut orang yang berjihad di jalan Allah tidak ada tujuan lain semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, cari redha Allah, syahid kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dari akhirat akan terselamat daripada syurga. Maksudnya apa? Tidak abada dalam surga. La yajtami'u ghubaru fi sabilillah wa dukhul jahannam fi jawfin 'abdin abada. Maknanya selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, nak kata masuk dia berkait dengan tadi asyuh ni lah. Nabi kata apa? La yajtami'u syuh wal iman fi qalbin 'abdin abada. Tidak akan bercampur juga, tidak akan berhimpun, tidak akan berkumpul sifat kedekut yang bersangatan. Syuh ni sifat kedekut yang sangat kedekut dah. Sangat kedekut. Dan iman di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Kalau dia ni jadi kedekut, macam mana dia kata dia orang beriman? Orang yang beriman sudah pasti tidak akan ada sifat syuh ni. Tapi kalau dia dalam diri dia ada sifat syuh, semak tadi, takut-takut dia mungkin seorang Islam tapi iman dia tidak ada. Dan dia kata tidak akan dia kata aku, dia ni orang kedekut, kemudian dia kata aku juga orang beriman. Tidak. Dia apa maksudnya? Maknanya orang yang sangat kedekut ni pasti ada masalah iman. Pasti akan ada masalah iman dalam diri dia. Jangan dia declare aku orang beriman. Pada masa sama kalau orang minta tolong sikit dia tak boleh. Kan sangat kedekut. Dikenali sangat kedekut ni. Dia kata apa? Tidak akan berkumpul. Sampai bila? Selama-lamanya.
Tapi kalau dia hisap, dia bertaubat, dia dah tak kedekut, maka dia akan jadi orang yang beriman. Sebagaimana dia kedekut, sangat kedekut ni, dia akan ada orang yang ada masalah iman dalam hati. Mulai itu syuh wal iman fi qalbin. Dia dalam hati itu ada masalah iman. Baik. Hadis yang seterusnya 272. Hadis ini taraf dhaif. Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis ini marfu'. Hadatsana Muslim qala hadatsana Sadaqah. Dalam kita sebut kenapa dia jadi dhaif? Sebab nama Sadaqah bin Musa ni. Sadaqah bin Musa ni dia ada masalah di sudut periwayatan dia. Sebab tu riwayat yang oleh Sadaqah ni taraf dia jadi dhaif, lemah. Hadatsana Sadaqah bin Musa huwa Abu Mughirah As-Sulami qala hadatsana Malik bin Dinar an Abdullah bin Ghalib huwa al-Huddani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaslatani la yajtami'ani fi mu'min al-bukhli wa su'ul khulq. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda SAW telah bersabda, dua perkara yang tidak akan berhimpun keduanya pada diri orang yang beriman, yaitu kedekut dan juga akhlak buruk. Akhlak buruk. Mana apa? Sama macam tadi lebih kurang. Maknanya orang yang beriman sudah pastilah dia tidak kedekut dan akhlak dia mestilah baik. Tapi kalau dia akhlak buruk, kedekut, macam mana nak berhimpun? Macam mana dia seorang yang beriman? Hadis depan ni agak panjang. Nanti kita sambung insyaAllah minggu depan. Masih lagi di bawah asyuh. Untuk malam ni insyaAllah cukup tu. Berbalik dua perkara. Pertama, sifat pemurah. Yang kedua, jangan kedekut. Jangan kedekut. Dia dua ni kena aman. Dia kalau tahu saja dia tak sampai. Dia sifat yang kita kena praktis, kena buat. Saya baca ni nasihat dari saya sendiri lah. Kita sembang ya, maknanya cuba buat. Kan kalau kita tak tahu pemurah tu bagus, dapat pahala, tapi kita tak pemurah pun tak jadi. Kita kena praktis, kita kena aman. InsyaAllah. Dan ini sekadar tazkirah saya yakin tuan-tuan memang orang yang pemurah dan tidak kedekut, insyaAllah. Mungkin kita boleh tolongkan semua ini nasihat, ilmu, tunjuk ajar, isyarat apa saja pertolongan yang kita boleh tolong. Itu akhlak yang baik, tanda kita seorang yang pemurah, bukan seorang yang kedekut. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kuat semua akan diberi diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi juga pada malam ini akan meningkatkan lagi akhlak baik kita, adab kita. InsyaAllah, mudah-mudahan apabila kita berakhlak mulia, kita akan dapatlah ganjaran-ganjaran yang Allah sebut dalam Al-Quran yang telah kita baca tadi, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma ya Allah, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.